أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya minta izin tukar kerusi boleh? Kerusi ni agak rendah. Boleh saya dapatkan kerusi yang kat depan sini? Okey, alhamdulillah. Kerusi rendah ni tak dapat kawal pernafasan. Okey, baik. Sekali lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Marzuki bin Muhammad, yang berbahagia juga Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Muhammad sebutan gimana ya? Zuazhan. Okey, Zuazhan. Okey. Puan Fazilah, ini Puan Fazilah pendaftar, dan juga Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Islam dan barisan-barisan tertinggi dalam UPNNM. Pertama, jutaan terima kasih atas kesudian menjemput. Adik-adik, ini pelajar kan? Adik-adik semua sihat? Alhamdulillah, bertenaga, seronok duduk dengan tentera. Okey, baik. Nama saya Amran bin Yusuf, dalam IC Cik Amran bin Mak Yusuf. Lahir di Bukit Selambau, Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Lahir pada 17 hari bulan 5 1970. Umur 54 tahun. Alhamdulillah. Merantau, sekolah rendah di sekolah di kampung, kemudian sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur di Pulau Pinang, kemudian merantau dan bermaustatin di Bukit Beruntung. 26 tahun tinggal di Bukit Beruntung. Alhamdulillah, tak pernah rugi. Ya kan? Bukit Beruntung adalah segala tempat yang memberi keberuntungan. Sifat yang paling mudah untuk difahami, hidup manusia tak ada satu pun yang rugi. Semuanya keberuntungan, melainkan manusia sengaja memilih untuk rugi. Kita ditawarkan segala keberuntungan, segala macam keindahan, tapi manusia ramainya memilih untuk rugi, untuk tidak untung. Jadi insya-Allah pada waktu yang berbahagia ini, dengan tempoh waktu yang terhad untuk ceramah-ceramah ni biasanya begitu, maka kita nak ambil pengajaran. Tajuk yang diberi itu pengajaran ataupun ibrah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pertama sekali, alhamdulillah, pihak universiti tidak menyambutnya pada bulan Rejab. Sebab kita orang Melayu kan, dia percaya Rejab berlakunya Isra' wal Mi'raj. Sedangkan adik-adik pelajar universiti buka minda, ilmu ni jangan hadkan, tanpa dia tak ada border, dia terus belajar. Dan tanam sifat pelajar universiti ni apa? Menerima kepelbagaian pandangan selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sifat nak berjaya. Jangan pantang dapat aja ngamal, pantang dengar je amal, sedangkan hadisnya maudhu', palsu contohnya. Itu kita tak nak. Kita tak nak terima WhatsApp, oh begini, oh amal aja, tanpa kita ketahui kebenarannya. Baik. Pertama sekali, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri berkenaan dengan tarikh Isra' wal Mi'raj, ada 6 pandangan yang berlainan. Ada kata Rabiul Awal, ada kata Rabiul Akhir, ada kata Jamadil Awal, ada kata Jamadil Akhir, ada kata Rejab, pandangan yang kecil, dan ada kata Sya'ban, bulan ini.
Tetapi tidak ada satu pun ahli tarikh ataupun ahli kalender yang mengklaim bahawa pendapat akulah yang paling betul. Tak ada. Tak ada satu pun. Malah tidak ada rujukan nas daripada hadis yang sahih mengatakan bahawa berlakunya Isra' wal Mi'raj itu pada bulan Rejab. Tak ada. Maka jawabannya, tarikh itu tidak penting. Tetapi ibrah dan pengajaran daripada peristiwa itu yang paling penting. Baik. Bila sentuh kata Rejab contohnya, kita Syakban. Minta maaf kita yang kat depan ni agak-agak, tapi muda-muda depan ni semua ni. Okey. Jadi cerita-cerita, adik-adik pelajar juga macam tu. Kita bayangkan bulan Rejab, Syakban, sekarang Syakban. Bulan-bulan Islam ni, kadang-kadang kita orang Islam tak ambil berat pun. Udah pencen, belum ngapal-ngapal jumlah bulannya itu. Iya. Dah pencen dah UPNM, bila cek balik, oh tak hafal bulan Islam. Kita hafal bulan orang putih. Kalender Masihi kita hafal Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Hafal. Kan? Kadang-kadang kita pencen, tapi tentera pencen muda kan? Tentera pencen muda kan. Jadi katakanlah pencen 60 lah. Kita pencen 60. Udah umur 60 ni. Cucu tanya, Atuk umur berapa? 60. Kan bulan Rejab kan bulan kita sambut Isra' Mi'raj. Bulan Islam kan mula dengan Muharram. Atuk je jawab. Atuk, lepas bulan Muharram bulan apa? Lepas Muharram, Muhalal. Tu atuk tu. Sampai ketua tak hafal-hafal. Iya. Kadang-kadang kita nyambut dia je. Setiap tahun ada takwim. Setiap tahun. Maka berlakulah penceritaan tanpa penghayatan, apatah lagi pengajaran. Sambut. Udah lepas sambut, makan. Ada lebih bungkus. Calo bete calo karte. Udah habis. Ini sepatutnya yang kita harus belajar. Terutama pelajar universiti. Yang dipilih oleh Allah untuk dapat ilmu yang lebih besar daripada orang lain. Maka itu dulu, cek dulu. Rupanya dalam Islam Allah dah cerita dalam Quran. Ya, dalam Quran Allah cerita di dalam surah At-Taubah surah 9 pada ayat 36 tentang bulan ini. Allah kata inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Kata Allah dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 36, sesungguhnya perhitungan dan perkiraan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12 bulan. Jadi 12 bulan bukan ciptaan orang barat. Orang barat copy and paste. Ambil dari Islam, kemudian tukar nama. Dan sehingga kita merasakan bahawa kalender itu dicipta oleh orang barat. Sedangkan tak. Allah bagi tahu jumlah 12 bulan. Kat mana? Fi kitabillah dalam Al-Quranul Karim. Semenjak bila Allah cipta 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah cipta langit dan bumi, dah ada jumlah 12 bulan tu. Cuma kita je, udah bumi dah nak kiamat, belum hafal-hafal. 12 bulan itu. Dan di antara 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Bulan mulia. Yang keutamaannya itu berbanding 12 bulan yang lain, dia lebih tinggi. Tapi dalam surah Taubah, surah 9 ayat 36, Allah tak bagi tahu bulan-bulan mana. So, Islam merujuk macam mana? Lepas Al-Quran, pergi kepada hadis Nabi atau sunnah Nabi. Pergi kepada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari sahih. Kata Nabi, thalathatun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram, 3 bulan. Wa Rajabun mudhar alladhi bainal Jumada wa Sya'ban, dan satu lagi bulan Rejab yang berada di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. So 4 bulan. Termasuk bulan Rejab, bulan yang kita kata berlakunya Isra' wal
Mi'raj. Dah itu paling tidak rupanya dalam Islam ada. Sebab tu saya kempen kepada kita semualah, terutama adik-adik yang muda-muda ni. Waktu muda ni jangan baca Quran hanya dalam al-lughatul arabiyyah. Sedangkan awak faham al-lughatul malayuiyah wal lughatul jawariyah. Tu kan. Kan ya lughatul banjariyah wal lughatul ingriziyah. Akhirnya baca tak Quran? Baca Quran khatam. Tambah orang perempuan ni tunggu Ramadan 3 kali khatam. Orang lelaki tak start. Itu kan. 3 kali khatam setiap 10 hari. Lepas khatam dia mengata ke orang. Dia bukan faham. Ayat tu kata jangan fitnah, jangan ngumpat orang, jangan ngata ke orang. Sadaqallahul azim. Kau tengok dia baca, entah apa-apa dia baca gitu. Kan ya? Baik. Ketahui ni ambil peranan besar ni. Ambil peranan besar dan ambil pengetahuan besar. Saya lebih nak tumpuk, ini belum start sebenarnya tahu. Ini baru mukaddimah. Okey, nak bagi faham dulu, sambutan tak penting. Tak ada sambutan tak apa. Sebab Isra' Mi'raj bukan untuk disambut. Bukan untuk disambut. Tapi kalau tak sambut, lagi lupa. Jadi kena sambut juga. Kan ya? Baik. Jadi pentingnya adalah untuk menguasai Al-Quran dan menguasai ibrah serta pengajaran. Sebab tu saya suka sebut ibrah ni bagus. Ibrah ni bagus. Jangan sekadar penceritaan, tapi yang paling besar penghayatan yang menghadirkan pengajaran. Contohlah umur saya 54 tahun. 54 tahun tu tolaklah 14 tahun. Belum akil balik kononnya. Kan? Jadi baki adalah lagi 40 tahun. 40 tahun, 40 kali sambut Isra' wal Mi'raj. Agak-agak sambut 40 kali itu, tambah ketidak ilmu, tambah ketidak amal, tambah ketidak iman, atau macam tu je. Umur 6 tahun sambut Isra' Mi'raj sama. Umur 66 pun lebih kurang sama. Udah dibiarkan 6 jahanam. Kelemahan diri kita lah kelemahan. Okey, baik. Itu asas dia. Asas nak bagi tahu dulu. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu salah satu daripada ayat yang paling sempurna adalah surah Al-Isra', surah 17 ayat 1. Yang tu pun kita tak hafal lagi. Udah tua kita. Sambut dah 50 kali dah. Satu ayat tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Satu ayat je. Ayat Quran kurang hafal. Lagu Hindustan tak lupa-lupa. Saya tak tahu Datuk suka Hindustan ke tidak, Datuk. Kami orang Kedah, Masya Allah. Hindustan dengan kami ni sepupu. Zaman saya dulu masa kecil-kecil, 1977, 78, 79, kita sekolah rendah. 1 bulan sekali ada tayangan wayang pacak kat tengah padang tu. Kampung kami kat tengah, sebelah bawah ni kami buat padi, sebelah sini estate. So teman-teman kami ni semua daripada orang India yang kerja kat estate. So setiap bulan berjalan kaki 5 km, balik 10 km, bayar 5 sen nak tengok cerita. Tak dapat rajis kana, MGR pun jadilah. Tu. Dan kita, Allah, lagu Hindustan zaman 50-an. Vada karo nahi choro gitu mera sar jahan tum ho wah mein bhi hu. Tu Datuk sambung. Ya, itu 50-an. Naik sikit lagi tahun 80-an. Tujhe dekha toi jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini daripada dapur keluar, la 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 la. Ya Allah,
Iya, sungguh. Allah, keluarga Bollywood. Heran, saya ada sekolah tahfiz. 12 tahun dah sekolah tahfiz saya. Tak banyak pelajar pun. Pelajar puteri ada 20 orang, pelajar putera ada 25 orang, dan pelajar yang harian datang tu ada 130 orang. Itu aja. Datuk ajaklah datang ziarah tempat kami, buat majlis berbuka ke apa gitu kan. Iya sungguh kan. Jadi anak-anak tahfiz kita masuk sekolah tahfiz umur 10 tahun. 6 bulan aja, juzuk 30, juzuk 29, alhamdulillah selesai. 6 bulan, kita udah 66 tahun. Begitu juga rupa bentuk kita. Iya sungguh, kan ya? Maka jom kita ambil ilmu, ambil yang terbaik untuk diri kita. Baik. Dalam Al-Quran Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi. Poin pertama sekali saya nak ambil yang tu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tak kata subhanallazi asra bi nabiyyi. Allah tak kata subhanallazi asra bi rasuli, tak ada. Tapi bi abdihi. Untuk menjadi hamba yang betul-betul hebat di sisi Allah adalah perjuangan kita untuk mencapai titlenya seorang hamba. Bila kita menghadap Allah, Allah kata inilah hambaku. Yang tu. Sifat hamba itu apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Ini problem besar bagi orang Melayu. Kadang-kadang orang Melayu ni termasuk Jawa dan Banjar. Lebih kurang sama. Ya, orang Melayu degree, sampai master, sampai PhD, masih lagi percaya kepada bomo. Oh ni degree ni, belajar dekat UPNM contohnya kan. Udah awak dah dapat degree, ada masalah sikit contohnya dengan isteri, ngadulah pada Allah. Tak puas hati, ngadu pada Allah, jumpa bomo. Bomo tu pun dah 3 kali bercerai. Awak nak minta resepi, nak baik dengan bini. Ada kadang-kadang kita nak minta rezeki, kononnya duit tak cukup, cari bomo. Bomo tu pun rumahnya sengit, tak sempat repair, duit tak ada. Tiba-tiba, itu manusia. Minta maaf pelajar universiti, saya selalu ceramah dekat pelajar universiti. Tolong buang 2 perangai asal orang Melayu yang perlu diperbetulkan dengan kadar segera. Kurang fikir, kurang zikir. Ini kajian betul. Kurang fikir. Asal apa yang dengar aja, amal. Sedangkan belum dikaji. Dan kurang zikir. Tak tengok nas, tak tengok dalil. Kalau yang datang tu pakai serban, mesti semua betul. Kalau yang datang tu pakai jubah, wah ni, ini ahli syurga. Lupakah kita Abu Jahal pun pakai jubah? Iya. Allah. Ini hati-hati. Jangan terpedaya dengan ini. Ada pelajar universiti ada buat air penerang hati. Contoh, bayangkan anak nak ambil SPM. Anak tu memang sepanjang tahun semua merah aja. Semua merah, fail, tiba-tiba buat air penawar. Kau harap ke apa berjaya? Tak ada harapan. Baca buku malas, pergi sekolah malas, bawa motor wai suku dah macam 3 suku. Iya. Tiba-tiba nak minum air ni 13-14 botol, kembung perut, fail. Agama Islam bukan agama sedemikian. Harus kembali, buang sifat kita yang kurang fikir, kurang zikir, itu buang dan gantikan bila jadi apa-apa. Contoh pada bulan Rejab. Bulan Rejab kita akan minta maaf, kami belajar hadis. Orang belajar hadis ini selalu salah tafsirkan. Okey. Kami belajar hadis dan kami lebih mengutamakan itu. Sebab takut Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menyampaikan hadis palsu sedang dia mengetahui siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Maka cukup kita ambil peduli. Bulan Rejab, adik-adik sekalian, ataupun semua staf lah. Bulan Rejab, apakah amalan yang paling famous pada orang Melayu? Puasa. Yang disuruh oleh Islam pada bulan Rejab, puasa ke sedekah? Sedekah. Sahabat Nabi Khalifah Ar-Rashidin Sayyidina Umar Al-Khattab.
Dia masak banyak-banyak dalam kampung, perintah untuk masak, ambil makanan, letak di atas tangan semua orang dan makan. Itu hakikatnya. Orang Melayu dia begitu, dia suka lawan. Yang Nabi gini dia tak nak. Pada hakikatnya nak puasa-puasalah. Bila kita buat sesuatu yang Nabi tak buat, akhir timbulnya hadis palsu. Barang siapa yang berpuasa 5 hari pada bulan Rejab, maka dia akan mendahului orang lain masuk ke syurga 50 tahun dahulu dari orang lain. Itu hadis palsu, maudhu'. Nah, bulan Sya'ban, sebenarnya apa orang Melayu suka buat bulan Sya'ban? Orang Melayu suka buat bulan Sya'ban apa? Kenduri arwah, kenduri menyambut Ramadan. Kan? Sedangkan yang disuruh dalam sunnah bulan Sya'ban, puasa. Tapi tak, itu terbalik. Yang disuruh makan, kita puasa. Disuruh puasa, kita makan. Baru niat nak puasa, tiba-tiba tu imam jemput. Kan, tu imam jemput. Lepas kuliah subuh, sarapan pagi, nasi lemak, sotong kembang. Nah, itu hakikatnya. Kan, maka sebagai pelajar universiti, tolong buka minda kita. Jangan kita jadi orang yang asal nampak kita, itu bukan. Okey, baik. Ini pun baru mukadimah, tak start lagi. Belum sebenarnya. Nak bagi faham dulu asas dia begitu. Pencarian ilmu harus berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nas dan hujah dalil. Bukan ikut suka je, itu bukan. Okey, baik. Dalam ayat itu, Allah kata hamba. Maka hamba ni sifat dia dengar dan taat. Qalu sami'na wa ata'na. Udah, jom kita cek diri kita. Adakah kita hari ini menjadi seorang hamba yang benar-benar dia punya sifat tu ada? Simple. Pagi tadi kita bangun tidur dan kita ambil wuduk lah, paling simple ambil wuduk. Nabi kata barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa tawaran Allah? Kata Nabi, Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Berapa kerat manusia yang beramal dengan doa dan berapa ramai manusia yang mengabaikan doa tersebut. Kalau kita nak mengaku kita seorang hamba. Okey, itu satu. Kemudian selepas azan, kalau ada juru azan dekat sini, tolong waktu azan anak-anak, adik-adik yang lelaki, kalau awak bertugas dekat masjid, jangan azan subuh suruh tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Dia azan pun mata pejam, lena. Kalau dia tak perasan, ayat tu kata itu ayat seruan. As-salatu khairum minan naum. Oh pocon, baru terjaga. Ini naum. Lena terus. Azan. Tawaran kedua daripada Allah selepas baca doa tadi, kan kita nak tengok hamba sifat dia bila tawaran besar ambil, rebut. Ini kita kalau tawaran daripada shopping mall beratus-ratus. Bukan kata shopping mall aja, tengok dalam Facebook ada warung namanya pelik sikit, mi racun. 3 kilometer beratus dah tahu benda tu racun. 3 kilometer. Iya. Nasi lemak janda 3. Kan datuk-datuk sekali. Ya contoh. Allah Rabbi. Kan ni merata-rata manusia pelik. Orang Arab datang ke Malaysia jual nasi Arab. Dah tak laku dekat sana. Mari jual sini. Satu talam.
Restoran tu namanya Hadramaut. Kau tak perasan ke? Ya kan? Nasi Arab satu talam mumbung begini, cari kambing tak jumpa pakai jengkaut tu. Selalu kata, Ustaz, makanlah ini, ya ayuhal Melayu, wahai orang Melayu, makanlah nasi Arab, hadza sunnah. Saya kata, la, hadza punnah. Iya, mana ada. Nabi bukan suruh kita ikut orang Arab. Nabi suruh ikut sunnahnya Nabi SAW. Besar tu. Pemahaman itu penting. So, dasar dan panduan ataupun sifat seorang hamba kepada Allah, dengar dan taat. Nah, wuduk simple. Nabi wuduk, ini berapa? 600 saya rasa. 500 ke 600? Ini 600. Nabi wuduk, kebiasaannya tuan-tuan cek hadis, 500 ml, maksimum 700 ml. Wuduknya Nabi, kekasih Allah, Khalilullah. Kita wuduk, ya Allah, abang bomba takut tengok. Iya. Jubahnya berapa besar? Serbannya boleh tahan 7 hasta. Itu. Dan baca doa itu offer dan tawaran besar. Kemudian selepas azan subuh, kita disunnahkan melakukan 2 rakaat solat sunat subuh. Nabi kata rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa kerat manusia yang ambil tawaran daripada Allah Ta'ala. Dan berapa ramai manusia yang mengabaikan tanpa merasai nikmat besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Allah nak bagi kita kejayaan. Kita kalau nak universiti kita ini jadi universiti yang ada terbilang dari sudut ketinggian ilmunya, daripada yang atas sampai yang bawah, mulakan dengan solat sunat subuh. Allah rahmati kehidupan kita. Seluruh hamba Allah yang dirahmati bawa ke sini. Allahu Akbar. Pelajar-pelajar, putra dan putri, seandainya kalian mahu dipermudahkan menguasai ilmu, mulakan dengan itu jaminan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Allah kurniakan bagi mereka yang solat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu. Tapi manusia tak rasa. Sebab jiwa kehambaan itu kurang. Jiwa kehambaan itu. Okey, itu habis. 2 tawaran Allah Ta'ala. Ini sifat seorang hamba. Pengajaran ini pengajaran. Sifat seorang hamba yang ketiga apa? Salat subuh berjamaah. Di mana tak penting dulu. Di masjid okey. Di surau okey, di musalla okey, di tempat awak jual nasi lemak okey, di rumah okey. Karena asas hadis Nabi kata barang siapa yang salat berjamaah itu beroleh 27 atau 25 kali ganda lebih dari salat sendirian tanpa ada kalimah fil masajid. Tak ada. Mana-mana katalah kita di pejabat salat jemaah pahala 27. Cuma di masjid ada pertambahan. Ke masjid, langkah kanan ampunan dosa, langkah kiri ditingkatkan iman. Pergi ke masjid, Allah bagi khurfatun minal jannah. Taman-taman yang ranum buahnya dalam syurga. Balik dapat lagi 1 taman. Tapi di rumah tak dapat taman tu. Tapi dapat tak 27? Dapat. Jangan kita pula pandai-pandai jatuh hukum. Kan zaman sekarang ni cerdik pandai kita. Suka menerakakan orang. Iya, masuk neraka. Macam dia seorang ahli syurga. Batal, batal. Semua batal. Dia seorang je sah. Orang ngaji ilmu cukup takut nak membatalkan amalan. Contoh kita orang Melayu di sini. Tuan-tuan, adik-adik yang tengah belajar, lelaki dan perempuan. Kita kat Malaysia ni ikut mazhab ke tak ikut mazhab? Ikut mazhab mana? Semua ke? Sebab tu saya tanya, sebab tak faham rupanya. Kita tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian kita Imam Syafi'i. Kita pergi bank ikut mazhab mana? Hanafi dan Hanbali. Imam Syafi'i tak banyak cerita pasal muamalah, perbankan Islam, pasal insurans, pasal takaful, tak ada. Hari ni kita bayar zakat guna mazhab mana? Syafi'i ke? Tak. Mazhab Imam Syafi'i kalau makan beras bagi beras. Tapi hari ni tak. Imam Hanafi dan Maliki serta Hanbali. Maka pada hakikatnya kita orang awam, kita mengikut mazhab tapi tidak terikat dengan mazhab.
Kalau ustaz tu mengajar itu, itulah kita beramal. Selagi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang pesanan Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau siapa nak ikut Imam Syafi'i? Mereka yang betul-betul menguasai ilmu mazhab. Itu pengikut Imam Syafi'i. Ini tak angkat takbir Imam Hanafi, baca ikut Imam Syafi'i, rukuk Hambali. Jadi nak kata awak pengikut Imam Syafi'i? Tak. Tipu aja. Tipu. Alhamdulillah, saya di Pakistan belajar 4 mazhab. Dapat belajar 4 mazhab dan kita dapati bahawa rupa-rupanya kita orang awam ni bukan pengikut mazhab khusus, tapi pengikut banyaknya mazhab. Ada di antara kita berpegang dengan bila sentuh isteri batal, Imam Syafi'i. Kan? Ada di antara sahabat kita yang datang daripada Pakistan, Bangladesh, India, bahagian China di ke bawah tu. Mereka ini berpegang kepada mazhab Imam Hanafi. Bersentuh dengan isteri tak batal wuduk, melainkan berjima' baru batal. Bagi kita, kadang-kadang kita ambil juga pandangan Imam Maliki dan Hambali. Yang ada di Mekah tu, sentuh isteri tak batal, melainkan sentuhan yang menimbulkan seram sejuk baru batal. Ada nafsu syahwat. Jadi hakikatnya kita tak terikat kepada satu, tapi kita belajar kepelbagaian mazhab yang mana berpandukan Quran dan Sunnah, maka proceed. Jangan pandai-pandai kau tak ikut mazhab Imam Syafi'i, dalam kubur besok ada tanya, soalan tambahan ke? Ini hati-hati, jangan sesekali mudah membatalkan. Ya, baik. Kita tengok sifat itu tadi solat subuh berjamaah. Habis dah, pertama tawaran baca doa selepas wuduk, 8 pintu syurga Allah buka. Kedua, tawaran khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segalanya. Solat sunat qabliyah subuh atau solat sunat subuh. Ketiga, man shalla subhi fi jamaah fa ka'annama qama laili kulli. Siapa yang salat subuh berjamaah, bagi mereka itu pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tidur lena, malam tadi tidur, makan pun banyak sikit. Kan terus opocot azan. Bangun dan solat subuh. Katalah orang perempuan dia nak pergi masjid pun jauh, lalu dia solat dengan kawan dia dalam satu dom dia. Dia solat berjamaah dengan kawan dia 4-5 orang, maka pahala dapat berapa? 27. Itu nikmat. Tapi sayang manusia tak rebut 27. Allah tak payah banyak-banyak, satu sudah. Itu. Tidur lena tak jaga langsung. Mimpi sampai ke Pakistan tu dengan lagu Hindustan. Filem baru pula tu. Iya, tidur lena, tak jaga, tahajud jauh. Nah, mimpi panjang lena kita. Muskurani ki baja tum ho, gungulani ki baja tum ho, जिया जाए ना ore piare. Sampai azan subuh, lagu tu panjang non-stop. Bangun subuh, solat jemaah 27 kali ganda. Tapi manusia tak nak juga. Malah dalam hadis kata, barang siapa yang solat subuh berjamaah, ni hadis sahih Ibn Majah, kata Nabi, dia berada dalam zimmatullah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ui, besar nikmat. Kita tak perlu, tuan-tuan, sorry saya bangun minta izin, kita tak perlu hari ni nak jadi orang yang baik kena tukar daripada baju Melayu, tukar pakai jubah. Tak perlu. Orang perempuan tak perlu tukar daripada baju kurung, tukar pakai jubah. Tak perlu. Daripada songkok keras nak tukar pakai songkok lembik, kalau tak nak tukar pun tak ada masalah. Yang perlu adalah mengisi dalaman kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada manusia beli handphonenya murah, tapi casingnya mahal. Nampak casing macam phonenya harga 4,000, rupanya 400 saja. Handphonenya itu tangkap gambar 16 keping, lepas tu hang. Ya, hang. Kan, tak penting casingnya, tapi yang penting kualiti di dalamnya. Awak pergi ke masjid, pakai je baju kemeja. Kalau nak pakai je t-shirt UPNM, pakai je. Cuma jangan ada tulisan bahagian belakang, nanti mengganggu.
Awak duduk saf pertama, orang belakang Allahu Akbar. Oh, AJK masjid rupanya dia. Itu kan. Itu jangan gini. Okay. Tulis bahagian hadapan. Saya sekolah tahfiz, kami buat juga t-shirt, tapi tulis bahagian hadapan saja. Jangan tulis bahagian belakang. Awak nak pakai baju apa, pakailah. Orang perempuan tak nak pakai telekung, dipersilakan. Tak ada dalam syarat sah solat wajib pakai telekung. Tak ada. Cukup dengan baju kurung yang macam ni, solat aja. Yang paling penting pengisian solatnya itu betul. Ini solatnya itu tengok gayanya. Dia pakai jubah je 3 lai. Sekali pakai. Jubah sarung, jubah butang, jubah tak butang. Kain ridak 2, sini 1, sini 1. Tiba-tiba ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Awal-awal dah silap. Dia baca Sami Allah. Sepatutnya Sami Allah, huruf Ain. Tapi kebanyakan daripada kita tak perhati. Sin, Mim, Ain. Sami Allah. Guna huruf Ain. Allah mendengar siapa yang memujinya. Berapa ramai manusia yang salat dari muda sampai tua, dia baca Sami Allah. Sin, Mim, dia buang huruf Ain dan dia ganti dengan huruf Alif. Ini tak bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Maka, sebab itu penting adalah pengisian kita. Baik, kembali yang tadi lagi. Saya suka mengulang supaya kita lekat dan faham. Pertama, tawaran tentang doa selepas wuduk. Yang kedua, tawaran tentang solat sunat sebelum subuh. Yang ketiga, tawaran tentang solat subuh berjamaah. Tambah-tambah kita orang lelaki ni, orang lelakinya, sifat yang paling baik solat berjamaah. Di mana? Di masjid. Itu paling utama. Orang perempuan tenang aja. Ni kadang-kadang kita pergi masjid, jumpa. Lalu seorang perempuan masuk masjid. Kita tanya, akak, abang mana? Abang kirim akak datang. Ha? Itu kan? Kan orang perempuan zaman sekarang kan dia lebih ke hadapan. Ya, dia lebih ke hadapan. Orang perempuan sekarang ni dia buka kumpulan marhaban. Orang perempuan, orang lelaki merhaban. Ya, sungguh. Mau marhaban. Okay? Jadi bukanlah salah marhaban tu. Cuma yang terbaik yang marhaban tu orang lelaki. Yang paling baik duduk atas stage ni buat persembahan orang lelaki. Ini dah lah yang naik-naik. Yang kumpulan marhaban tu pun geng-geng bakal jenazah. Kencing manis 28, darah tinggi 210, gaut mengesut. Iya. Pitching, asma, spray. Yes. Kadang, ya. Saya kan tegur orang perempuan, kalau nak buka kelas marhaban ni, cari ni yang puteri-puteri ni. Awak yang tua-tua jadi penasihat sudah. Ya, pitching tak sampai. Sungguh, sepatutnya begitu. Udahlah lagu marhaban pula tu, lagu zaman Jepun, Netek Malaya. Nak makan pun tak lalu. Tengah kita nak selera makan ni, dengar bunyi marhaban. Perempuan, marhaban. Dia bunyi gitu. Patut seronok menikah, jadi sedih. Menikah patut seronok. Sebab tu saya selalu tegur, hari raya, hari seronok ke hari sedih? Seronok. Yang pergi menangis dekat atas kubur tu kenapa? Hari raya, hari ziarah orang hidup, bukan ziarah orang mati. Ziarah orang mati sepanjang tahun pergi kubur. Ini tidak. Udahlah bedak elok-elok, pakai baju elok-elok, tiba-tiba habis bedak semua. Nak bagi tahu. Kenapa? Keperluan di dalam hal menggunakan akal. Allah larang, Nabi larang memperbodohkan akal. Harus faham. Kalau nak buat kumpulan marhaban, tukar lagu bagi rancak. Ya marhaban, ya nurul aini, ya marhaban, jaddal husaini. Asyraqal badru alaina min saniyatil wada'i. Ya marhaban, ten ten ten. Perasaan tak? Dia datang
dengan lenggang-lenggotnya. Baru dengarnya nambah, baru nambah gini. Kalau tidak dengar 20 orang pergi marhaban, balik 19 orang mati. Ya Allah. Pemahaman, adik-adik. Ada yang bertugas imam Ramadan tak? Tahu ni? Mana? Yang mana satu? Ini, yang macam Syaruhan ni. Okey, contoh. Sama juga, akal penting, berpandukan ilmu. Awak ketika jadi imam jangan tiba-tiba Allahu Akbar, tak. Nabi suruh pandang ke arah makmummu terlebih dahulu. Bulan Ramadan nanti, ini pengajaran. Bulan Ramadan nanti dalam masjid, Datuk akan fikir masjid kita ni kecil ni kena perbesarkan lagi. Masa awal-awal Ramadan. Dah lepas hari 15 Ramadan, cancel, tak jadi tambah. Itu memang biasa. Bulan Ramadan ada 2 jemaah. Satu jemaah biasa dan paling ramai jemaah luar biasa. Setahun dah ghaib, mana pergi tak? Tiba-tiba sampai di masjid. Alhamdulillah, syukur masih hidup. Jadi awak jangan hantam satu malam satu juzuk, bergegar kepada lutut makmum. Iya, tengok hadis Nabi. Ini imam malam pertama, imam umur 17, makmum 71. Takbir saja, takbiratul ihram menggerunkan. Allah. Imam ni azan ke? Takbiratul ihram 18 rakaat, 18 harakat. Bayangkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah tilawatul Quran. Malam pertama, 1 juzuk. Apa kena dengan kita? Aku nak keluar tak sampai hati. Tambah-tambah yang duduk sebelah Datuk, lagi tak sampai hati. Rupanya Datuk pun nak keluar juga. Kan? Tapi tak boleh. Tak boleh. Maka tak apalah malam pertama. Esok datang lagi. Harap imam bertukar. Dengar-dengar, ya Allah yang semalam. Malam kedua, tobat lahum. Malam ketiga, masjid dah tak ada orang. Bila masjid tak ada orang, pengurusi masjid akan pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan. Lihatlah, jemaah kita lemah iman mereka. Pandai pula mengata ke orang. Sebenarnya jemaah yang tak datang bukan tak datang. Dia datang, dia berhenti di simpang, bincang dulu masjid mana baca pendek. Pergi ke? Ya. Nabi kata, wahai imam, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, apabila kamu solat menjadi imam kepada manusia yang ramai, maka ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Itu. Imam tak boleh begini dan terus dia pandang ke sini, pandang jemaah yang ada, pandang. Nabi kita suruh pandang dulu. Tenang, betulkan saf, rapatkan saf, penuhkan ruang-ruang kosong. Sambil cakap, tengok Allah. Jemaah yang ada cuma bakal-bakal jenazah. Ya. Tengok sebelah sini geng kencing manis. Tengok sebelah tinggi darah tinggi. Yang ini go out gaut. Yang sebelah sini asma asyik gitu. Jadi bacalah ayat-ayat asma, cukuplah. Yang awak hentam sampai itu imam. Tapi imam ketika solat sendirian, maka bacalah. Ini masa jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang tak habis. Habis. Masa tu imam tu solat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Jaga-jaga ya. Ada ramai manusia muflis di atas muka bumi Allah ni, nampak macam beramal di akhirat, muflis. Kenapa? Beramal kerana mau tunjuk pada orang lain. Salat tarawih kita nak buat 29 malam, tahu, bukan 1 malam aja. Jadi sedikit-sedikit yang istiqamah lebih utama nilainya di sisi Allah dari hentam setiap malam 1 juzuk. Kan ya?
Ustaz, kita kadang-kadang anak-anak sekolah tahfiz saya pun kadang-kadang dijemput menjadi imam tahun-tahun sebelum ni, sebab yang ni tahun ni kecil-kecil. Jadi kita bagi tahu juga begini. Jangan. Ya, kadang-kadang kita tanya, kenapa baca sampai 1 juzuk satu malam? AJK suruh. AJK yang suruh tu pun dia bukan solat, dia more. Iya, kadang gitu. Tahu suruh aje. Ni bahaya. Okey, balik. Kita balik. Ini sifat yang perlu ada. Sifat seorang hamba adalah apabila melihat tawaran Allah, jangan pernah berhenti untuk merebut tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, salat subuh berjamaah selesai. Habis dah solat subuh. Ustaz, solat subuh imam kami tak baca doa kunut. Apa hukumnya? Alhamdulillah, cepat habis. Apa yang sibuk sangat? Nak baca doa kunut, amin. Kalau imam baca doa kunut, amin. Kalau imam tak baca doa kunut, tak payah tegur. Subhanallah, kunut. Tak payah. Ini manusia kadang-kadang peliknya apabila berlaku ketaksuban. Saya kalau boleh, saya selalu tekan pelajar-pelajar universiti, tolong jangan taksub kerana kamu sudah didedahkan dengan ilmu yang tinggi. So, buka pemikiran supaya melihat selagi ada perbincangan, hukum selesai. Dari sudut fiqh, lapang dan luaskan. Akidah tegas. Syirik is syirik. Tak perlu buat. Tapi masalah kita, minta maaf orang perempuan, saya pas jumpa lagi amalan orang perempuan, mak bidan. Sebab itu saya tak kata orang lelaki. Kalau lelaki, pak bidan. Ini mak bidan. Anak-anak puteri bila besok dah menikah kemudian mengandung contohnya, masih lagi ada amalan-amalan pelik, walaupun yang buat amalan tu master, bukan degree tau, master kan ya. Kemudian dia pun mengandung tu 7 bulan. Amalan orang Melayu lenggang tahu rupanya lenggang perut. Lenggang perut bukan ada amalan bagi orang Melayu dan amalan bagi orang Islam, tak ada. Ini amalan agama lain dan adat bangsa lain. Jadi jangan buat. Nah, rupanya ada lagi. Kalau nak berlenggang, masuk je Zumba. Ya, masuk je aerobik. Sungguh. Ini merapu betul kita. Ini tak dibaringkan budak tu umur 25 tahun, mengandung 7 bulan. Dibukanya kain, kemudian dilumurkan minyak kelapa dekat perut itu. Sekarang beriman sikit, minyak zaitun. Beriman lah tu kononnya tu. Ambil buah kelapa yang dah tua, buang semua sabut-sabut dan kulit, licinkan elok-elok, guna sandpaper. Kemudian lumur minyak, letak dekat atas pusat ni. Mak bidan panggil lah, mak bidan seorang. Mak bidan jaga-jaga, takut awak masuk neraka dulu. Letak atas perut, dia jampi nang butinang kui buti kui. Tepuk-tepuk, jatuh sebelah kanan, anak jantan. Ya, kepercayaan. Minta maaf, saya pengamal perubatan Islam. Saya belajar dengan Darussalam Arwah Datuk Ismail Kamus dan Darusshifa. Ya, saya belajar ilmu perubatan Islam. Saya pernah buka klinik, tapi disebabkan kekalutan saya dalam dakwah, maka saya berhenti. Ya. Kemudian bohol pula sekali lagi. Tepuk, jatuh sebelah kiri, perempuan. Lelaki dah ada, perempuan dah ada. Kita letak nombor 3. Tepuk, tak jatuh, pondan. Apa susah sangat? Klinik ada, boleh buat ultrasound. Itu manusia. Besok bila dah dapat anak, keluar pula uri. Ni nak tanya, siapa pernah basuh uri? Seorang pun tak mengaku. Ada kan? Ada. Pernah basuh uri. Masa basuh tu, fikir tak kenapa basuh? Ada tak pernah terfikir dalam hadis ke, dalam Quran ke, mazhab Imam Syafi'i? Tak ada kot. Kita tak rasa tak fikir. Sebab masa tu mak ngayah suruh, atuk nenek suruh. Basuh tu, basuh. Okey lah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab-mazhab lain dalam agama, adakah tidak perintah dalam syariat suruh basuh huri? Tak ada. Awak belajar daripada darjah 1 sampai ke universiti, mana ada? Habis tu yang awak basuh kenapa? Huri tu najis. Jadi korek dan tanam supaya tak digigit dek binatang. Itu aja. Okeylah Ustaz. Orang Melayu ni kan dia nak sempurna, dia basuh lah. Okeylah basuh, kau guna je lah air hujan. Iya. Ini kenapa perlu guna garam, limau, asam jawa, asam keping. Zaman sekarang tambah lemon. Ini ni, persoalan ni nak basuh huri ke nak buat masak asam huri? Pernah tak kita fikir? Sebab tu hati-hati. Pelajar universiti, bangun untuk
Kuatkan pemikiran kita. Akal jangan diperbodohkan. Nah, satu. Udah ketika nak tanam muri, kenapa letak pensel stabilo? Iya, apa kaitan? Takut. Sebatang pensel boleh mencampakkan kita dalam api neraka jahanam. Konon kita percaya anak cucu kita nanti pandai menulis. Kalau gitu beli satu Samsung tanam. Ya, dalam tu ada hafazan Quran, ada hadis, ada kalkulator. Jadi pakar matematik. Tapi inilah manusia. Dia secara tak langsung dia sedang memperbodohkan diri dia. Ini bahaya. Udah kadang-kadang kenduri kahwin masih lagi tahan hujan. Kan? Tahan hujan. Kau ingat hujan tu mak bapak kau punya. Minta maaf lah, saya menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Tak nak guna bahasa kitab. Kadang-kadang, ya Allah, Nabi dah ajar pada kita, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, kurniakan bagi kami hujan yang bermanfaat. Dan ada satu hadis Bukhari, kalau kita nak buat majlis, kita doa. Ambil salah seorang daripada orang yang alim di antara kita. Katalah UPNM nak buat majlis di luar. Nak pasang kemah. Ambil seorang dan waktu duha, ambil wuduk dan menghadap ke arah kiblat. Ini hadis sahih Bukhari. Apa doa dia? Tak payah guna bahasa Arab sebab awak Jawa. Guna bahasa Jawa je. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon padamu ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, tapi jangan turun di atas kami ya Allah. Udah, selesai. Kalau tak turun bagus, kalau turun pun bagus. Sebab kalau tak turun itu tanda ada orang datang kenduri dan makan habis. Kalau turun maksud nasi tak cukup. Jadi ramai yang tak boleh datang. Dah simple memahaminya. Tapi perlu guna kaedah yang betul. Minta maaf orang perempuan, minta maaf. Ini pengajaran juga. Orang perempuan cukup takut dengan jin. Puan takut tak tuan? Takut. Orang perempuan sangat takut. Dengan jin dia sangat takut. Sebab pesakit saya dulu paling ramai adalah perempuan. Saya kata orang perempuan, jangan takut dengan jin. Orang perempuan dia terlupa. Laki dia itu kepala segala jin. Ya, betul. Kepala segala jin. Ada orang perempuan kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, minta tolong sikit, tolong datang tengok rumah. Buat apa? Rumah saya keras Ustaz. Pergi tengok, ya Allah, pakai batu bata dengan simen. Memang keras sungguh lah. Saya tak layan, minta maaf. Kita belajar ilmu perubatan, tapi sebelum belajar ilmu perubatan, kita ada background agama. Itu penting. Kita tak nak jadi belajar perubatan, kemudian buat syirik mengata-kata. Banyak kes begitu. Lepas tu tak apalah Ustaz. Ustaz sibuk. Ni lepas ni saya minta maaf kalau ada jamuan, saya tak sempat join jamuan. Saya nak terus ke Penang dengan Kedah. Ada program. Ni sampai hari Isnin di sana. Okey? Tapi kalau nak bungkus bolehlah. Itu pesan yang saya dapat. Okey. Baik. Tak, kalau tak pesan kadang dia orang tak faham. Ya sungguh. Okey. Lepas ni Ustaz Amran tak boleh panggil dah. Okey, baik. Kita kembali. Ada dia kata, Ustaz, tak apalah Ustaz, sibuk ni. Tak apa. Ustaz minta datang sekali, singgah pun jadilah. Singgah tengok rumah saya. Sekali pun tak apa. Nak buat apa? Tolong buat pagar Ustaz. Saya kata, saya bukan kontraktor. Ini manusia orang lelaki, orang perempuan atau pemimpin kepada tempat kita. Seandainya kita rasa ada gangguan. Saya selalu ceramah dengan pihak tentera. Baru di Mindef lah, di camp ni merata-rata saya pergi dengan tentera, dengan polis juga. Dan ada di antara pegawai-pegawai kagat bagi tahu dengan kita begini. Ya betul. Betul tak nafi adanya gangguan yang dinamakan orang Melayu panggil gangguan makhluk halus itu. Tapi biar dia tu jadi halus, awak kena jadi besar, bagi kuat. Kalau awak pun halus juga, tak guna. Itu penting ya. Jadi boleh tak? Boleh. Seandainya ada satu-satu tempat atau ada pelajar-pelajar kita yang macam terganggu. Maka sunnah dalam hadis Nabi mengajar supaya membaca surah Al-Baqarah. Itu aja, bukan surah Yasin. Masalah kita sakit perut Yasin. Nak ambil periksa Yasin. Semua Yasin. Udah macam Quran tu ada satu tu je. Tak. Untuk rawatan, untuk pagar, Nabi kata dalam hadis yang sahih, boleh rujuk dalam sahih tafsir Ibnu Kathir.
Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah pada dirinya maupun pada keluarganya, pada rumah tangganya maupun pada bangunan hak miliknya, harta hak miliknya, maka Allah akan keluarkan kejahatan daripada dalam, Allah bentengkan kejahatan dari luar tak boleh masuk, malah tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Surah Al-Baqarah. Ustaz, ayat keberapa? Saya kata surah tak kala tak faham. 286 ayat. Waduh. Kan? Ustaz, boleh tak pasang CD? Tak boleh. Paling baik, ambil wuduk, buat kopi O cantik-cantik. Jangan duduk bawah, nanti kebas kaki. Cari meja yang tinggi, letak tangan, ngaji Quran sampai habis. Pergi tandas, kemudian ambil uduk, datang balik. Nanti pergi datang balik sampai habis dalam tempoh 1 hari. Tak mampu, sedikit, paling dekat yang boleh 3-4 hari. Tak mampu, ambil 1 minggu. Tak mampu, 1 bulan. Tak mampu, 1 tahun. Tak mampu, kau tak payah baca lah. Setahun pun tak habis-habis. Udah, selesai. Itu je. Jaminan kejahatan akan dikeluarkan, kejahatan luar tak boleh masuk, malah tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Ustaz, dia tanya kita. Kampung saya kan ada ustaz. Boleh tak saya panggil ustaz tu datang baca di rumah saya? Saya kata tak payah. Kenapa ustaz? Ustaz tu di rumah dia pun dia tak baca sebenarnya. Sebab awak bagi RM1,000, tu yang dia baca tu. Tak. Jangan panggil pelajar tahfiz baca di rumah kita. Kerana sebab rumah tu rumah kita, bukan rumah pelajar tahfiz. Ini kadang-kadang kita tak faham dalam hal ni. Adik-adik perempuan yang terasa macam ada gangguan, anxiety, masalah-masalah tekanan perasaan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia suka pendam. Macam orang lelaki dia wah dia lupa gitu je. Tapi orang perempuan dia suka pendam dan ubat adalah surah Al-Baqarah. Baca je surah Al-Baqarah dengan niat itu. Okey? Baik. Jadi ini hakikat yang perlu kita faham. Jadi seorang hamba. Orang hamba ni apa sahaja tawaran daripada Allah dia terima dan dia tak sombong. Sifat bukan seorang hamba adalah menolak tawaran daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan jadi gitu. Makhluk yang paling sombong siapa? Iblis. Kan ya? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah sujud kepada Adam. Semua makhluk sujud, makhluk langit melainkan iblis. Kafir kerana kesombongannya itu. Kenapa ditanya kenapa tak sujud? Aku dicipta daripada api. Okeylah. Boleh terima di akal. Boleh diterima di akal, iblis itu dia jenis yang tak mau sujud kerana sombong dengan kegagahan dia. Keberanian, kekuasaan yang Allah pinjamkan. Okey, boleh terima akal lah. Kita kalau sombong tak masuk akal. Iya, kita bukan dicipta dari api. Kita dicipta dari setitis air mani yang cuma datang dari tempat pembuangan najis, yang datang dari celah kangkang aja. Jadi kita bukan datang dari langit. Air mani bukan datang dari langit. Dari tempat pembuangan najis saja. Tu pun kadang-kadang kita nyombong. Nasib baik Allah tak cipta kita dari Mas 916. Iya, lagi sombong kita. Nah, jadi ini pemahaman kita ni. Ini bab pertama baru ni. Okay, ceramah sampai berapa Ustaz? 11 suku. Okey. Ya, 11 suku lah. Nanti kita buka soalan 1-2 supaya kok ada nak tanya. Bab yang kedua, bab yang pertama itu dulu, bangunkan sifat seorang hamba. Ya, ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah kita taat, Rasul kita taat, pemimpin juga kita taat. Dalam ini, pemimpin paling tinggi, taat aja apa yang dia cakap. Selagi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Biasanya pemimpin tidak akan bagi satu-satu perintah yang menghancurkan orang bawahan. Kebiasaannya begitu. Maka insya-Allah kita ikut aja perintah, senang. Anak-anak ikut je cerita mak bapak punya cakap, cukup. Ikut aja kita punya pensyarah. Insya-Allah berjaya kita. Malah keakraban di antara pelajar dan pensyarah itu sangat penting kalau nak dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan masa belajar dalam dewan, keluar dewan ngata kat pensyarah. Yile poci. Ya? Okey. Baik, bab yang kedua yang saya nak singgah dan sentuh. Apa dia?
Sebelum, okey, Isra' itu daripada Mekah pergi Al-Aqsa, Palestin. Sebelum peristiwa itu berlaku, baginda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, baginda dalam proses pembelahan dadanya. Itu sahih, bukan mitos. Ya, diangkat keluar jantung hati baginda dan kemudian dicuci dengan air zam-zam. Lalu diletakkan mas keimanan di dalamnya. Nampak tak? Proses untuk bertemu Allah. Proses untuk diterima amal kita. Proses untuk menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah adalah bersihkan jantung hatinya. Niat. Jadi tadi dah sifat hamba dah ada dah. Dah. So nak beramal, mula daripada innamal a'malu binniyat. Hindustan ada sebut dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Faham? Kan? Dil to pagal hai. Ya, hati boleh jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Tu imam yang tadi. Masa dia solat baca surah Yasin tu, bergegar kepala lutut makmum tu. Dia nak tunjuk kat siapa baca panjang-panjang. Oh, itu hati-hati. Saya pesan selalu dengan imam, tolong jangan muflis di akhirat dengan bacaan kerana kita nak bagi tahu makmum kata kita tu ngapal Quran. Kita yang jadi mak bapak jangan riak dengan kelebihan yang ada pada anak kita. Tapi kita bersyukur dengan kelebihan. Tak payah cerita, ni anak saya ni cucu saya ni ngapal 30 juzuk, lama dah. Awak yang cakap tu sampai tua tak ngapal-ngapal. Ya, jangan. Kerana riak adalah satu pemusnah dalam kehidupan. Jadi, mulakan sifat seorang hamba dengan niat yang ikhlas. Datang je kerja dekat UPNM ni dengan ungkapan apa? Keluar daripada rumah, langkah kaki kanan kata Nabi, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis Muslim, Nabi kata Allah jamin padanya 3 perkara dengan lafaz tadi. Keluar dari rumah, kata staf, keluar daripada rumah, langkah kanan. Adik-adik yang duduk di asrama, keluar daripada asrama nak pergi kelas, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai situ je. Ustaz, kami dengar biasa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pada hadis yang lain. Tak ada kena-mengena masa keluar daripada rumah. So, kalau Nabi buat gitu, gitu je. Simple. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Udah. Jaminan pada dia 3. Yang pertama, dia tidak akan sesat. Akidahnya, keimanan, keyakinan dan kepercayaannya takkan sesat. Kau datanglah siapa pun mengaku cicit Nabi ke, datanglah siapa pun, dia tenang aja. Dia tak buat benda-benda yang merapu-merapu. Itu satu. Yang kedua, Allah akan percukupkan apa sahaja yang dia rasa kurang. Mungkin pelajar kata, aku yang ni okey, tapi yang ni kurang sangatlah, susah nak faham. Ketika itu, Allah akan sempurnakan kekurangannya. Kita yang kerja ni kadang-kadang tak berapa cukup. Dapat bini kuat membeli belah. Kejap tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, sebagainya tudung. Iya sungguh, macam-macam lah. Maka tak, Allah akan percukupkan. Allah percukup ni maksudnya apa? Pertama, Allah tambah rezeki. Kedua, Allah tak tambah rezeki. Tapi Allah jadikan jantung hati kita ini qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Kan ya? Cukup dengan apa yang ada. Kadang-kadang ada seorang kakak. Sebab saya soalan ni banyak orang perempuan. Orang lelaki tak nak tanya langsung. Orang perempuan kuat tanya. Dia kata, Ustaz, saya dah menikah 28 tahun. Daripada sebelum nikah sampailah saya menikah, ekonomi meleset aja. Inflasi tak habis-habis. Tu kan ya. Semua jadi negatif, tak ada positif langsung. Macam mana ya? Saya kata, akak, minta maaf. Mungkin akak terlupa tengok apa yang dah banyak dapat. Apa yang saya nak tengok, Ustaz, apa pun tak ada. Saya pula kena marah. Ya, sungguh. Tak. Akak cuba tengok betul-betul. Iya, tak ada apa nak dibanggakan, Ustaz. 28 tahun menikah, begitu susah je. Akak terlupa. Cuba akak timbang berat badan. Iya. Masa menikah 48, sekarang 88. Itu kan rezeki namanya tu. Dalam keadaan kita tak cukup. Tak cukup, kita ngadu tak cukup. Anak-anak di sini makan berapa kali satu hari? 3.
Cantik. MRSM 6 kali. 6 kali. Kau nak belajar ke nak makan? Tu 3 kali cantik. Sekolah tahfiz saya makan 3 kali juga. Kemudian tak, kadang-kadang kita ngadu duit tak cukup. Nah, sebelum datang kerja cukup duk pisang, kopi Sebelum datang kerja, elok-elok sampai Pancekat, kafe. Nasi lemak sotong kembang. Kejap lagi 12.30 proses belum habis, biryani gam. Masuk kerja sekejap, lepas Zuhur tu pukul 3 kari pap King Kong. Kejap lagi pukul 6.30 juara tom yam, telur bistiknya gitu non, gini. Sebelum tidur roti jantan. Saya dulu tak faham tau. Saya balik dari Kelantan dengan pemandu saya. Sekarang pemandu saya yang ini. Saya dah tak ada pemandu sekarang sebab semenjak saya menikah, isteri saya ni dia jadi pemandu. Kami baru kahwin. Jadi kalau ada pemandu, sembang tak seronok. Baru pandang I love you, pemandu dengar. Tak seronok. Akhirnya pemandu dah berhenti, kemudian dia bawa kereta. So, waktu dulu saya dengan pemandu, balik daripada Kelantan, singgah kat restoran. Restoran tu, yang kerja tu Bangladesh. Dia kata, Haji, nak order apa? Saya kata, roti canai je lah. Order atas sikit lah. Roti telur. Kita kata, roti telur kot? Tak payah. Nak tak roti jantan? Saya pun fikir, apa beza roti telur dengan roti jantan? Rupa-rupanya roti telur, 1 telur. Roti jantan, 2 telur. Tu, ada kata gitu. Ada kata roti kahwin, roti telur tambah dengan roti canai biasa, roti kahwin. Dah macam-macam lah. Nah, nikmat kita. Jadi 6 kali satu hari makan. Ni hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Contohlah, tambah-tambah kami yang ceramah ni. Saya ni dengan rumah dalam kereta, ya Allah, sepanjang Syakban dengan Rejab, tiap hari kambing. Ceramah je lepas tu kambing. Kita pun bau kambing. Kita kan percaya, Nabi kan sunnah Nabi makan kambing. Bukan. Sunnah Nabi makan apa yang ada. Itu je. Ini belum apa-apa. Mesyuarat nak buat ceramah Isra' Mi'raj. Mesyuarat, bincang pertama, caterernya siapa? Patut cari penceramah dulu, contohnya gitu. Okey, baik. Kita kembali bab hati tadi. Hati ni tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, hati kita rosak dalam 3 keadaan. Pertama, rasa bersalah bila buat dosa. Itu ada kuman yang masuk dalam hati kita. Rasa bersalah bila buat dosa. Itu sangat bagus. Bila buat dosa rasa bersalah. Bila buat dosa rasa bersalah. So istighfar, patah balik. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati, rasa bersalah bila buat dosa akan naik, awak bersalah, awak buat lagi. Bersalah, awak buat lagi. Bersalah, awak buat. Dia naik 1 peringkat, rasa biasa bila buat dosa. Ini tak boleh ni. Biasa. Dah tak rasa apa-apa. Itu hati sudah mula rosak. Lebih buruk dari rasa biasa bila buat dosa yang perlukan istighfar, tapi dia ulang-ulang jadi rasa biasa bila buat dosa. Lebih buruk rasa bangga bila buat dosa. Ustaz pergi ceramah, berapa sangat orang bagi? Saya beli nombor ekor sekali kena 4,000 Ustaz. Itu begitu. Jadi hati-hati dalam penilaian kehidupan kita. Untuk kita belajar sungguh-sungguh, dah cukup dah 11 suku. Nak bagi tahu, tolong simpulkan dalam hidup kita bukan penceritaan tapi penghayatan dan pengajaran untuk kita hari ini. Balik semua ubah diri hari ini lebih baik daripada semalam. Tak payah besar-besar, tak payah buka kitab tebal-tebal, tak. Tapi bawa je diri kita untuk jadi lebih baik daripada semalam dengan menzahirkan sifat seorang hamba pada diri kita. Jangan bongkak dan takabur. Kedua, perbetulkan jantung hati kita dengan niat yang ikhlas. Maka yang lain-lain leave it to Allah, biar Allah yang uruskan kita. Ya, insya-Allah kita sampai di sini dulu. Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan. Kita tutup dengan sedikit doa sebelum saya serah, ya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sebagaimana kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdausmu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.